Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid darain amin. Maka palingkan olehmu, hai talib, hai penuntut ilmu, akan dia, yakni akan tangan dan kaki kamu kepada taat, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya. Maka diharap bekekalan nikmat itu pada engkau, kerana syukur itu pengikat bagi nikmat, sebab bagi bertambahnya. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat, supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Alhamdulillah, tuan-tuan dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang nikmat dua tangan dan dua kaki. Ia sebenarnya bukan sekadar dua tangan dan dua kaki, tuan-tuan. Kalau sekadar dua anggota itu, tangan dan kaki, dalam keadaan dia tak ada roh, sehingga tangan dan kaki itu tak berguna, maka ianya pun tak jadi nikmat kepada kita. Dua tangan dan dua kaki kita ni hanya akan berfungsi kalaulah dalam tubuh kita ni ada roh. Sebab itulah dua tangan dan kaki kita ni pun sebenarnya ada roh, tuan-tuan. Roh kita. Sebab itulah dua tangan dan kaki ni dia hidup sebenarnya. Dia hidup, dia boleh, orang kata simpan memori dia. Dia boleh simpan apa yang dia buat, apa yang dia lakukan selama hidup kat dunia ni. Maka oleh kerana itulah nanti di akhirat dia jadi saksi kepada apa yang dia lakukan, sama ada tangan ataupun kaki ni. Yang mana yang menggerakkan tangan dan kaki itu ialah roh kita, iaitu diri kita sendiri. Jadi nikmat dua tangan dan dua kaki ni
Dia bukan sekadar soal fizikal tangan tu dan juga fizikal kaki, tapi dia meliputi tentang diri kita sendiri, diri kita secara keseluruhan, roh kita, hati kita, nafsu kita. Sebab yang menggerakkan, yang nakkan tangan kita ataupun kaki kita ni buat sesuatu ialah hati kita, yang didorong oleh nafsu. Nafsu nak buat apa, nafsu nak ambil apa, nafsu nak pegang apa, nafsu nak buat apa dengan tangan dan kaki. Maka yang akan membenarkan kehendak nafsu itu ialah hati kita. Hati kita lah yang nak, yang membenarkan. Hati kita lah yang memilih. Contoh pagi ni kita memilih untuk datang sembahyang subuh. Maka bergeraklah kaki dan tangan kita ke surau. Hati kita memilih untuk duduk selepas solat subuh, kita memilih nak dengar kuliah. Maka kaki dan tangan kita pun taatlah, ikutlah, duduk untuk dengar kuliah. Lepas ni hati kita memilih untuk apa? Nak pergi sarapan, kedai mamak ke, warung kampung ke. Itu semua hati kita yang memilih atas dorongan nafsu kita. Jadi oleh kerana itulah, bila mana tangan dan kaki kita ni kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dia melibatkan diri kita secara keseluruhan. Dan dalam masa yang sama juga, kalaulah tangan dan kaki kita gunakan untuk berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita telah mengkufuri bermacam-macam nikmat yang Allah Taala beri pada kita, walaupun kita nampak kita gunakan tangan dan kaki. Bila kita gunakan tangan kita untuk pegang benda maksiat, bila kita gunakan tangan kita untuk buat sesuatu yang maksiat, berarti kita gunakan darah yang ada badan kita, kita gunakan air yang ada dalam badan kita, kita gunakan tenaga yang ada dalam badan kita, kita gunakan roh yang ada dalam badan kita, dan macam-macam lagi yang ada dalam badan kita ni untuk gunakan tangan tu buang maksiat. Bayangkan punya banyak nikmat yang telah kita kufuri, betapa banyak nikmat yang telah kita gunakan, walaupun kelihatannya tangan kita yang buat maksiat, tapi sebenarnya dia terdiri daripada gabungan berbagai-bagai nikmat yang dalam badan kita ni yang kita gunakan untuk buat maksiat. Maka kita kiaskanlah, kalau kita gunakan kaki untuk pergi tempat maksiat, bayangkanlah kita dah gunakan makan minum yang dah masuk dalam perut kita jadi tenaga, gunakan tenaga tu untuk buat maksiat. Kita gunakan darah dalam badan kita untuk gerakkan kaki kita untuk buat maksiat. Kita gunakan mata kita untuk berjalan, untuk melihat tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Maknanya walaupun nampak kaki kita yang buat, tapi sebenarnya kita telah gunakan seluruh diri kita untuk melakukan maksiat. Betapa banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Nikmat tu nikmat Allah, tapi kita gunakan untuk bermaksiat kepada dia. Zalimnya kita tadi. Itu yang dinamakan menzalimi diri sendiri. Itu namanya menzalimi diri sendiri. Sebab itulah Nabi Adam AS, walaupun memanglah Nabi Adam ni nak diutuskan, memang nak diturunkan ke bumi sebagai khalifah, namun Allah Subhanahu Wa Taala uji dia, masukkan dalam syurga. Kemudian Allah Ta'ala uji dia dengan satu larangan saja. Syurga ni berapa banyak nikmat, macam-macam nikmat, tapi Allah Ta'ala cuma uji Nabi Adam dengan satu larangan saja, iaitu wala taqrabu hazihi syajarah, jangan kamu dekat dengan dengan pokok ini. Itu je. Dia punya
ujian, satu saja larangan. Tapi itulah kebijaksanaan iblis. Dia dah kaji Adam, dia dah kaji Nabi Adam, dah kaji manusia. Manusia ni ada nafsu, ada keinginan. Maka iblis dia umpan nafsu manusia ni, dia umpan nafsu Nabi Adam alaihissalam dengan yang pertama. Dia kata pokok ni nama tu Syajaratul Khuldi. Apa makna Syajaratul Khuldi? Maknanya pokok Al-Khuldi itu maknanya kekal. Maknanya kalau katakanlah Nabi Adam makan buah tu, sebenarnya dia akan kekal dalam syurga. Dia akan kekal dalam syurga. Dan juga dia akan dapat bermacam-macam lagi nikmat di syurga. Itu yang jadi umpan yang dibuat, yang dilakukan, yang digunakan oleh iblis untuk umpan nafsu manusia, iaitu nafsu Nabi Adam alaihissalam. Memang manusia ni suka kekal kan. Kita ni bila dah dapat suatu perkara tu, kita nak kekal. Nak kekal cantik, nak kekal muda, nak kekal kuat, nak kekal berkuasa, nak kekal kaya, nak kekal macam-macam. Kita nak kekal. Jadi dengan nama tu dinamakan oleh iblis sebagai Syajaratul Khuldi, itu pun dah cukup mencuit, mengumpan keinginan dalam diri Nabi Adam alaihissalam itu sendiri. Sehinggalah kita tahulah kisah dia. Nabi Adam pun makan, bukan sekadar dia mendekati pokok tu, tapi dia makan buah. Bayangkan, perintah Allah Ta'ala jangan dekat, tapi maknanya dengan umpan nafsu daripada iblis itu, sampai bukan sekadar dekat, makan lagi buah. Inilah realiti nafsu itu sendiri. Nafsu ni dia takkan, orang kata, takkan ambil sikit-sikit lah. Dia kata, orang Melayu kata tu, dah alang-alang menyeluk berkasam dia sampai ke pangkal lengan. Itu nafsu, tuan-tuan. Maka Nabi Adam pun diturunkanlah ke bumi. Maknanya ujian tadi memang jadi sebab untuk dia diturunkan ke bumi. Diturun ke bumi dalam keadaan dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja-saja, tuan-tuan. Nabi Adam turun ke bumi bukannya makan angin, bukannya melancong, bukan makan angin dan bukan melancong. Nabi Adam turun ke bumi kerana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hidup kita ni, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah Taala jadikan hidup dan mati memang untuk menguji, tuan-tuan. Maknanya kita ni selama mana kita hidup ke atas muka bumi ni, kita dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi Adam dengan satu kalimah, dengan beberapa kalimah, yang mana Nabi Adam alaihissalam membacanya, Nabi Adam alaihissalam mewiridkannya, mengulang-ulangkannya, iaitu doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak ampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, kami benar-benar akan menjadi di kalangan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, maknanya Nabi Adam mengakui menzalimi diri sendiri. Itu poin saya tadi. Walaupun Nabi Adam AS hanya buat satu kesalahan, iaitu tak ikut perintah Allah Ta'ala supaya tidak mendekati
pokok tadi, satu je tuan-tuan. Tapi itulah yang dianggap sebagai zalim, menzalimi dirinya sendiri. Maknanya digunakan, Nabi Adam menggunakan nikmat yang ada pada diri dia untuk melakukan satu larangan Allah Ta'ala. Itu juga pun dia merupakan satu kezaliman. Maka samalah apa yang kita bincangkan pada hari ini. Kalaulah kita gunakan tangan, nikmat tangan, dan nikmat tangan ini daripada Allah, bukan yang tak ada yang lain cipta tangan manusia melainkan Allah. Nikmat kaki ini nikmat Allah, Allah yang jadikan untuk kita. Tiba-tiba kita gunakan pula nikmat Allah untuk bermaksiat pada Allah, maka itulah satu kezaliman. Zalim tuan-tuan. Zalim ni dalam bahasa Arab lain dalam bahasa Melayu. Zalim dalam bahasa Arab ni bila kita letakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tangan, kaki ni Allah jadikan untuk kita gunakan kepada ketaatan. Tiba-tiba kita guna untuk bermaksiat pada Allah, maka itu zalim. Dalam bahasa Melayu zalim ni lain makna. Dia zalim kan. Zalim ni makna menganiaya dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan yang dikasih sekalian, apa yang disebut oleh musannif pengarang kitab tadi, maka palingkan olehmu akan dia, maknanya usahakan supaya tangan dan kaki kita ni benar-benar digunakan untuk apa? Kepada taat, yakni kepada perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Sama ada yang berupa ibadat, sembahyang dan seumpamanya, ataupun perkara-perkara yang bersifat kebaikan, kebajikan. Guna tangan untuk menolong orang, guna tangan untuk membantu manusia. Orang bahasa orang Melayu kata apa? Ringan tangan lah. Ringan tangan ni mana pun tolong orang kan. Ringan tulang, ringan tangan pula. Ringan tulang kan. Kita gunakan untuk kebaikan. Kenapa? Bila kita gunakan tangan kita ataupun kaki kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita telah meletakkan nikmat tangan dan kaki itu pada tempatnya, pada kegunaannya yang sebenarnya. Maka itu merupakan tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nikmat yang Dia telah berikan kepada kita. Itu nama syukur tuan-tuan. Bukan sekadar kita sebut alhamdulillah, bukan sekadar itu. Alhamdulillah ni ucapan menyatakan kesyukuran. Ucapan menyatakan kesyukuran. Tetapi kesyukuran yang sebenar ialah yang pertama, kita palingkan, kita usahakan. Kena ada effort, orang kata lah. Kena ada usaha menggerakkan dua tangan, dua kaki ni untuk kepada ketaatan. Kita yang gerakkan. Itu namanya usaha, tuan. Bila usaha ni maknanya situ ada pahala. Sebab apa? Malaikat catat. Malaikat catat. Bila perkara itu untuk kebaikan, maka malaikat akan catat sebagai kebaikan. Di situlah yang ada pahala ni. Inilah yang dinamakan sebagai mujahadah. Mujahadah yang kita biasa dengar. Maknanya kita bermujahadah, kita paksa nafsu kita supaya nafsu kita mendorong tangan dan kaki ni untuk buat kerja kebaikan, untuk buat kerja taat. Itu nama mujahadah. Dan itu bukanlah benda yang mudah, tuan-tuan. Selama mana roh kita ni ada dalam badan kita, maka selama itulah nafsu ada dalam badan kita. Selama mana nafsu kita ada dalam badan kita, maka selama itulah tangan dan kaki kita ni dia nak buat sesuatu. Maka hati kita lah yang akan memilih nak buat apa, buat baik ke buat jahat. Itu tuan-tuan, apa nama ni, sophisticated bahasa orang putih apa kata, maknanya tubuh badan kita ni, diri kita manusia tuan-tuan memang begitu kompleks sebenarnya. Kompleks tuan-tuan. Diri kita ni bukan sekadar apa yang kita nampak, tapi diri kita ni ada dalam diri kita ni macam-macam.
Yang kontrolnya apa? Yang kontrolnya adalah hati kita. Itu dia. Jadi maknanya bila kita palingkan, kita letakkan tangan dan kaki kita ni kepada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita tahu bahawa nikmat itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Supaya apa? Supaya berkekalan nikmat itu pada diri kita. Dan syukur itulah, kata musannif, pengikat bagi nikmat, sebab bagi bertambahnya. Bila kita bersyukur pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kita biasa dengar ayat tu, surah Ibrahim. Kalau kamu bersyukur pada Allah, maka Allah Ta'ala akan tambah. La azidannakum tu maknanya kami benar-benar akan tambah. Ada dua tafsiran, tuan-tuan. Yang dikatakan Allah Ta'ala menambah nikmat bila mana kita bersyukur pada dia. Yang pertama, memang Allah Ta'ala tambah betul, tambah sungguh nikmat tu pada kita. Maknanya nikmat tu bertambah-tambah, melimpah ruah. Katakanlah apa nama ni, kita, Allah Ta'ala beri kita makan minum kan, beri kita rezeki. Hari ni dapat makan nasi apa, nasi Arab lah katakan hari ni. Kita bersyukur pada Allah, puji Allah. Kemudian kita dengan apa, tenaga yang kita dapat daripada makan nasi Arab tu, kita gunakan untuk sembahyang, guna untuk pergi surau, untuk pergi masjid, pergi kuliah. Maknanya kita apa nama ni, kita bersyukur dengan nikmat tu, maka Allah Ta'ala tambahkan lagi. Mungkin lepas tu bukan sekadar nasi Arab, nasi macam-macam lagi dapat. Bukan sekadar Arab kan, macam-macam nasi lagi dapat. Allah Ta'ala tambah lagi. Sebab apa? Dia tahu kita ni kalau dapat nikmat, kita akan guna nikmat tu untuk taat pada dia. Maka dia tambah nikmat nasi kepada kita. Yang kedua tafsirannya ialah Allah Ta'ala tambah keberkatan, tuan-tuan. Itu tafsiran yang kedua. Bila kita bersyukur dengan nikmat yang kita dapat, kita puji Allah dan kita gunakan nikmat tu untuk perkara taat, maka Allah Ta'ala tambah keberkatan. Maknanya walaupun kita nampak kita sekadar makan nasi ni sekadar kita makan, kita kunyah, kita telan, itu je kan. Tetapi dengan apa namanya, keberkatan yang ada pada nasi itu yang Allah Ta'ala beri pada kita, maka kekuatan ataupun tenaga yang kita dapat daripada nasi itu membuahkan macam-macam kebaikan lagi. Kita jadi rajin apa nama ni, beramal, kita makin rajin bangun malam, kita makin rajin baca Quran, kita rajin tolong manusia lain, kita rajin untuk apa nama ni, macam-macam lah kebaikan kita buat dengan tenaga daripada nasi yang kita makan. Maknanya membuahkan macam-macam kebaikan lagi. Itu namanya keberkatan. Dan yang pentingnya keberkatan ni, tuan-tuan, dia akan makin mendekatkan kita pada Allah. Kelihatannya sekadar makan nasi Arab, tapi bila kita makan nasi Arab tu, kita bertambah dekat dengan Allah, iaitu dengan ibadat kita pada Allah. Itu namanya berkat. Itu namanya berkat, tuan-tuan. Berbanding dengan orang yang makan benda yang sama, makan nasi Arab yang sama, tapi makin malas pula sembahyang, tuan-tuan. Makin malas nak datang masjid, makin malas nak beribadat, makin malas nak dengar kuliah, makin malas, makin banyak makan, makin malas. Itu tanda makan kita tu tak berkat. Itu nama berkat atau tak berkat. Jadi punca daripada apa tadi? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah Ta'ala janji akan menambah. Pertama, memang tambah betul nikmat tu. Yang kedua, tambah keberkatan. Perkara inilah yang berlaku dalam sepanjang hidup kita, tuan-tuan. Sepanjang hidup kita, kita akan berdepan dengan keadaan, suasana. Itulah hidup yang berkat, tuan-tuan, ialah hidup yang melimpah ruah kebaikan dalam diri kita. Walaupun kita ni harta tak banyak, tapi kita banyak kebaikan. Walaupun kita ni tak kaya raya, tapi dalam diri kita ni banyak kaya dengan kebaikan, kaya dengan
kemuliaan dalam diri kita. Itu tanda berkat. Baik. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat. Maknanya kita dah faham tadi kan, gerak dan diam ni, tangan dan kaki kita ni kena palingkan pada taat. Tapi kalau kita palingkan pada maksiat, kata musannif kitab, pengarang kitab, supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Maknanya kalau kita gunakan tangan dan kaki ni yang merupakan nikmat Allah Ta'ala pada kita, tiba-tiba guna pada maksiat, itulah yang dinamakan sebagai kufur nikmat, tuan-tuan. Itu yang dikatakan kufur nikmat. Sebab itulah syukur lawannya kufur, tuan-tuan. Jangan buat main. La in syakartum la azidannakum, ujung ayat tu, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Nampak? Ayat tu pendek, tapi Allah Ta'ala letakkan dua. Satu syukur, satu lagi lawan dia kufur. Supaya apa? Supaya kita, orang kata, ini kaedah dalam Quran. Uslub Quran ni memang digunakan, selalu gunakan perkataan yang berlawanan. Satu kufur, satu syukur, satu lagi kufur dalam ayat yang pendek. Supaya kita ambil perhatian. Maknanya kalau syukur bertambah nikmat, bertambah keberkatan. Sebaliknya kalau kufur, maknanya kalau tak syukur lawannya kufur. Kalau kufur, maka ancaman daripada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku amat pedih. Nampak, tuan-tuan? Ini uslub dalam Quran. Jadi oleh kerana itulah lawan kepada syukur ialah kufur. Kufur ni apa, tuan-tuan? Kufur ni maknanya kita engkar. Kita gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat, maknanya kita engkar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka layaklah orang yang kufur diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyyazubillah. Ini dalam bab kufur nikmat, tuan-tuan. Bukan maknanya ini bukan kufur i'tiqad, bukan kufur akidah. Kufur nikmat ni membawa kepada dosa besar. Kufur nikmat membawa pada dosa besar. Macam saya sebut tadilah, walaupun yang buat benda maksiat ni tangan kita buat benda maksiat. Tapi nak dapatkan tangan tu buat maksiat, tuan-tuan, dia bukan sekadar tangannya seketul. Dia ada kaitan dengan badan dia, berkaitan dengan tubuh badan dia, berkaitan dengan roh dia, berkaitan dengan hati dia, berkaitan dengan diri dia, berkaitan dengan darah dalam badan, berkaitan dengan oksigen dalam badan, berkaitan macam-macam nikmat yang Allah Ta'ala beri sampai tangan ni boleh berfungsi lah. Maka semua tu kita kufur dengan semua nikmat tu. Sebab nak gerakkan tangan ni, kita gerakkan seluruh badan kita. Kita gerakkan anggota yang lain untuk buat maksiat. Bayangkan, tu saya katakan tadi, betapa besarnya dosa yang kita lakukan, betapa besarnya kezaliman yang kita lakukan. Tambah, tuan-tuan, kalaulah bulan macam kita kan baru masuk bulan Muharram kan. Apa makna bulan haram ni? Bulan Muharram ni termasuk dalam 4 bulan haram. Apa dia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Apa makna bulan haram ni? Bulan haram ni ialah bulan yang dihormati. Bulan 12 bulan ni, tuan-tuan, telah ada sejak awal ciptaan langit dan bumi ni. Allah Ta'ala memang jadikan langit bumi ni, ukuran masa tu berdasarkan, setahun ni berdasarkan bulan. 12 bulan. Sebab apa? 12 bulan ni berdasarkan pergerakan bulan. Maka di antara 12 bulan ni ada 4 bulan haram. Apa maknanya? Dalam bulan haram ni diharamkan pertumpahan darah, contohnya. Tak boleh berperang. Sebab itulah bulan haram ni orang Arab sejak dulu dah pegang. Bulan haram mereka tak perang. Bulan lain dia perang. Itu Arab. Dan bukan sekadar itu, tuan-tuan. Dalam bulan haram jugalah, dalam satu ayat Quran, surah Taubah, wala tazlimu fihin
anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan haram. Ulama bahas, yang pertama maksud jangan menzalimi diri kamu dalam bulan haram ni ialah jangan berperang. Maknanya jangan menumpahkan darah. Itu yang pertama tafsirannya. Tafsiran yang kedua, dalam bulan haram ni jangan menzalimi diri kamu, maknanya jangan buat maksiat dalam bulan haram ni. Jangan buat maksiat. Jangan buat perkara yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Sebabnya kalau kita buat maksiat dalam bulan haram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab, 4 bulan ni, maka dosa melakukan kezaliman, yakni menzalimi diri sendiri dengan dosa tu, dia akan berganda-ganda lagi. Itu 4 bulan haram ni tuan-tuan. Maknanya dosa kerana buat maksiat dalam bulan haram ni dia akan berganda lagi. Lagi besar dosa dia. Tak macam bulan Ramadan tuan-tuan. Bulan Ramadan ni kita namakan bulan apa? Bulan Mubarak kan? Ramadan Al-Mubarak. Apa makna Ramadan Al-Mubarak? Maknanya bulan Ramadan ni kalau kita buat perkara yang sunat, perkara kebaikan, ibadat dan sebagainya, pahalanya berganda-ganda. Dan kalau dalam bulan Ramadan kita buat dosa, pintu keampunan Allah tu terbuka luas. Kan lain. Dia lain. Tapi kalau bulan haram, buat dosa, buat maksiat, dosanya akan berganda-ganda lagi. Perkara ni kita kena faham. Selama ni kita selalu, kalau bulan Muharram ni orang kita Melayu apa? Dia fikir nak buat bubur syurah, bubur lambuk je. Itu yang dia fikir. Sedangkan bulan haram ni kita kena hormat dengan apa? Kena tahan diri kita daripada buat benda-benda maksiat. Kenapa? Sebab dosanya lebih besar lagi. Sebab itulah dalam persoalan ini memang kita kena jaga diri kita. Jangan sampai kita gunakan nikmat-nikmat yang besar yang ada dalam diri kita, tapi kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal-a'yazubillah. Kata maksiat ni pun tuan-tuan, orang Melayu faham lain. Maksiat dalam bahasa Arab ni maknanya bila kita buat benda yang Allah larang, itu nama maksiat. Kataan maksiat. Tapi kalau masuk lidah Melayu, maksiatnya apa makna? Lidah Melayu, maksiat ni makna merendah je kan? Merendah. Bahasa orang lama, merendah. Maksiat bagi orang Melayu, orang kata berkedudukan, duduk kat taman-taman, duduk berdua-duaan. Itu maksiat dalam bahasa Melayu. Sedangkan maksiat dalam bahasa Arab ni, dalam istilah Islam sebenarnya, istilah agama, maksiat ni ialah apa yang Allah Ta'ala larang kita buat, itu maksiat. Manakala kalau apa yang Allah Ta'ala perintah kita tak buat, itu nama apa pula? Apa yang Allah Ta'ala larang kita buat, nama maksiat. Tapi kalau Allah Ta'ala perintah kita tak buat, itu nama apa? Itu namanya fasik. Itu namanya fasik. Allah Ta'ala suruh semayang, tak semayang, itu fasik. Sebab semayang ni Allah Ta'ala perintah, tiba-tiba tak buat, itu fasik. Kalau Allah Ta'ala larang, tiba-tiba buat, itu nama maksiat ataupun ma'asi. Baik. Maka sebab bagi ditanggalkan nikmat itu dan sebab bagi seksa bersangatan ialah apabila berlaku tadi apa? Kafir kepada nikmat, kufur nikmat. Walaupun kita kata kufur nikmat ni taklah membawa kepada rosak akidah, pada rosak i'tikad, rosak keimanan, tidak membatalkan keimanan, tidak membatalkan akidah, tetapi membawa kepada dosa besar. Membawa dosa besar. Patutlah kita ni sebenarnya kita tak sedar, banyak benda yang kita tak sedar, banyak benda yang kita lalai, banyak benda yang kita leka, yang banyak benda yang kita tak sedar tuan-tuan berlaku dalam diri kita. Antaranya dosa lah.
Hidup kita katakanlah hari ni sehari kita masih hidup daripada pagi sampai malam kan. Kita tak sedar sepanjang hari kita siang ni kita sebenarnya mengumpul banyak dosa. Kita tak sedar. Sebab mengumpul dosa ni bukan macam kita makan. Kalau kita makan ni pagi ni makan roti canai, lepas tu makan nasi lemak, tengah hari makan nasi lauk, petang minum teh, kita rasa perut kita kenyang kan. Tapi bila buat dosa ni tuan-tuan, kita tak rasa gitu. Dosa mata contohnya, kita pandang apa kan, jadi dosa. Dosa telinga contohnya. Dosa-dosa ni bila masuk pada diri kita, kita tak rasa macam mana kita makan, rasa kenyang. Yang ni yang menyebabkan manusia banyak leka, banyak lalai, tak sedar diri. Tapi kita sebenarnya kita mengumpulkan dosa dalam file kita, dalam akaun kita. Besok ke akhirat buka, banyaknya dosa rupanya. Banyaknya dosa besok ke akhirat. Sebab itulah tuan-tuan, antara perkara yang mesti kita buat setiap hari tuan-tuan, jangan ditinggal, iaitu kita kena banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Saya selalu pesan lah, kat mana-mana pun saya pesan. Sebenarnya bagi saya lah, Allah Alam, level-level kita ni, orang awam ni, kita kena banyak istighfar. Kena banyak istighfar. Kenapa? Sebab kita banyak dosa. Itu wirid yang paling utama untuk kita lah, istighfar. Nabi SAW yang tak berdosa tu pun dia istighfar banyak, sehari semalam. Kita ni yang dosa mengumpuk-ngumpuk, dosa lama, dosa baru kan, kita tak banyak istighfar. Sedangkan istighfar ni tuan-tuan banyak kelebihan. Antaranya apa? Istighfar lah yang akan bawa, yang antaranya membawa keberkatan dalam hidup kita. Kerana di antara perkara yang menyebabkan kita ni hilang keberkatan hidup, harta banyak, kaya raya, duit banyak, tapi hidup kita tak aman, tak bahagia, resah, gelisah, murung dan sebagainya. Kerana hilang keberkatan. Apa punca hilang keberkatan? Puncanya lah kerana kita banyak dosa. Dosa yang kita tak sedar tadilah. Kita tak sedar kita buat banyak dosa. Lidah kita jahat, mata kita jahat, telinga kita jahat, perut kita jahat, tangan kita jahat, kaki pun jahat. Mana tak banyak dosa? Itu yang hilang keberkatan hidup. Sebab itulah kita kena banyak istighfar. Istighfar bukan payah. Astaghfirullah, senang je. Jadikanlah wirid insya-Allah. Baik, jadi maknanya kufur nikmat ni sebab bagi ditanggalkan nikmat itu. Ditanggalkan nikmat, maknanya nikmat itu akan hilang daripada diri kita. Dan sebab bagi seksa yang bersengatan pada hari menyaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu dan tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan barang, yakni apa yang ada mereka itu mengerjakan akan dia akan barang di dalam dunia daripada kejahatan. Maknanya kufur nikmat ni akan membawa kepada seksa yang dahsyat, seksa yang pedih di hari akhirat nanti kalaulah kita mati dalam keadaan tidak bertaubat. Mati dalam keadaan tidak bertaubat. Sebab itulah tuan-tuan, taubat ni kita setiap hari kena renew tuan-tuan. Taubat kita ni setiap hari kena renew. Sebab itulah lepas kita berwuduk tuan-tuan, usahakanlah, didiklah diri kita supaya tidak tinggal doa lepas wuduk tu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang tawwabin. Apa makna tawwabin tuan-tuan? Jadi kalau orang yang bertaubat, dalam bahasa Arab kata taibin. Kalau tawwabin ni apa makna pula? Tawwabin maknanya yang sering memperbaharui taubat. Dia taubat, ditaubat lagi. Taubat, taubat lagi. Taubat, taubat lagi. Tiap-tiap hari bertaubat, taubat, taubat. Sebab apa? Tiap-tiap hari kita buat dosa. Itu punca. Jangan kita rasa semalam dah taubat, hari ni tak payah taubat. Hari ni pun kita mengumpulkan dosa juga. Jadi bila kita memperbaharui taubat, maknanya
ditakdirkan kita mati ketika kita memperbarui taubat, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita terhapus, maka kita mati dalam keadaan tidak membawa dosa. Kan untung. Mati dalam keadaan tidak membawa dosa ni untunglah tuan-tuan. Besok buka apa nama ni, bila buka fail besok daripada masyarakat, tengok tak ada dosa. Senang je. Timbang kat mizan dekat neraca amal, berat bahagian kebajikan, masuk surga terus, tak ada masalah. Tapi itulah, jangan kita leka, jangan kita cuai. Bab leka dan cuai dah yang paling banyak merosakkan hidup manusia tuan-tuan. Kita leka dan cuai. Macam apa? Tahun baru kan. Bila tahun baru je orang kata apa? Saya nak berubah lah tahun baru kan. Tengok tak berubah juga. Tak apalah, dia kata tahun depan nak berubah. Tahun depan baru nak berubah. Sedangkan kita ni tuan-tuan, esok pun belum tentu kita hidup. Kita kata tahun depan lah, tahun depan baru nak berubah. Lepas pencen dah besok nak berubah. Dah tua dah besok baru nak berubah kan. Macam kita confirm kita pencen kan. Macam kita confirm kita akan panjang umur tuan. Sedangkan esok pun belum tentu kita hidup. Bukan sekadar esok, petang ni pun kita belum tentu hidup. Petang kita belum tentu hidup. Lepas kuliah ni pun belum tentu kita hidup. Sebab mati ni tuan-tuan, apa punca mati? Mati ni bukan kerana sakit. Kita kena ingat mati bukan kerana sakit. Mati bukan kerana tua. Mati ni tuan-tuan, sebabnya Allah Ta'ala dah tentukan tarikh mati kita. Itu je punca dia. Berapa ramai orang yang sakit tak mati-mati. Beramai orang tua tak mati-mati. Betapa ramai orang yang sihat mati. Betapa ramai orang muda pun mati. Maknanya mati tuan-tuan ialah bila mana kita dah sampai masa, dah sampai pada ketentuannya. Yang ini yang kita tak tahu, ini yang kita diuji. Ketentuan mati kita tu bila, tarikh mati kita tu bila. Itu yang kita tak tahu. Tak tahu itulah satu ujian sebenarnya, ujian pada kita. Supaya kita jangan leka, jangan kita leka dan cuai. Dan jangan kita menangguh-nangguhkan taubat, jangan kita menangguh-nangguhkan amalan. Jangan kita kata petang ni lah baru nak buat baik. Jangan tuan-tuan, sekarang kita kena buat baik. Jangan fikir tahun depan baru nak berubah. Sekarang dah kena berubah. Jangan fikir lepas pencen besok nak taubat. Sekarang dah kena taubat. Itu yang mesti menjadi pegangan kita. Sebab apa kita tak mahu nanti tiba-tiba Allah Ta'ala ambil kita dalam keadaan kita tak bertaubat lagi. Bila kita mati dalam keadaan tak bertaubat tuan-tuan, susah kita. Kita akan bawa segala dosa hidup kita ni, berpuluh tahun hidup kat dunia ni, yang kita kumpul selama berpuluh-puluh tahun dosa-dosa kita, kita bawa masuk dalam kubur, masuk dalam alam akhirat, payah kita besok tuan-tuan. Sebab masuk je alam akhirat dah tak ada orang kata tak ada U-turn lagi dah. Baik, jadi maknanya apa lagi kata musannif, dan ketahui olehmu bahawasanya memelihara segala anggota yang 7 ini, yang kita dah bincang sebelum ni kan, mata, telinga, lidah, 2 tangan, 2 kaki, perut, faras, kemaluan, daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan, tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan rajanya. Membersihkan raja kepada anggota ni, yang jadi raja, yang jadi sultan, yang jadi pemerintah kepada semua anggota-anggota ni, daripada segala perangai yang dicela. Maknanya raja ni kena dibersihkan dulu. Raja ni bersih, maka semua anggota ni pun bersih. Apa contoh perkara yang perangai yang dicela? Seperti riak dan takabur dan dengki dan kikir dan lainnya, dan dikendaki dengan raja itu, iaitu hati. Itulah hati. Maknanya insya-Allah kitab ni pada minggu hadapan
kita akan barulah masuk bab hati, tuan-tuan. Baru masuk bab hati maknanya baru masuk kitab. Sebab kitab ni namakan Penawar Bagi Hati. Dah lama kita mengaji, rupanya pun nak masuk tajuk. Maknanya kita akan masuk bab hati. Apa yang dikatakan hati? Rupanya hati kita ni raja, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Semoga tuan-tuan istiqamah. Kita baru nak masuk tajuk. Yang sebelumnya rupanya mukadimah, introduction je. Wallahu a'lam bis-shawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Ada soalan? Silakan. Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwarta arda binur syamsi wal qamari. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.